Bersyukur kehadrat Allah pada malam hari yang barakah ini kita diberikan peluang dan ruang oleh Allah untuk berada di dalam surau An-Nur, menunaikan salat fardu Isya dan juga salat sunat tarawih, dan insya-Allah akan disempurnakan dengan salat sunat witir. Maka tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya sampai awal tadi ni duk cari surah ni, kalau lain tak ada daripada pagar sampai belakang mau kalau hijau. Oh, kuat sungguh. No. Ala kulli hal, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Surah Al-'Asr di antara surah yang semua kita pakai apa dah, surah Al-'Asr. Tetapi ramai daripada kalangan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak mengambil manfaat dan tidak mengambil pengajaran daripada turunnya surah Al-'Asr ataupun ayat Allah di dalam suratul 'Asr. Kata Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, sekiranya orang-orang yang beriman kepada Allah menghayati dan memahami isi kandungan suratul 'Asr, nescaya tidak perlu lagi kepada 113 surah yang lain. Maknanya kalau betul kita faham, betul kita hayati dan mendalami isi kandungan surah Al-'Asr, nescaya tak perlu dah surah-surah yang lain. Tetapi Allah Subhanahu wa taala turunkan surah-surah yang lain sebagai pengajaran dan juga sebagai keterangan yang lebih jelas kepada umat manusia, supaya mereka lebih mengenali Allah Subhanahu wa taala dan lebih memahami apa yang ingin disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kerana sifat manusia ini, wa kanal insan ajula. Perangai manusia ni ajula, jenis tergopoh-gapoh. Maka dengan turunnya Al-Quranul Karim adalah hudal linnas wa bayyinatim minal huda wal furqan, memberi petunjuk jalan kebenaran kepada manusia secara amnya. Jadi bila kata manusia di sini, para ulama tafsir menyatakan syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran hudal linnas wa bayyinatim minal huda wal furqan. Al-Quran ini pada asalnya diturunkan oleh Allah adalah memberi petunjuk jalan kebenaran kepada sekalian manusia. Bila kata sekalian manusia, termasuklah orang yang beriman dan orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau ada orang bukan Islam yang nak membaca Al-Quran, dipersilakan. Kalau ada orang bukan Islam ingin mempelajari Al-Quran, dipersilakan. Kalau ada orang bukan Islam ingin mempelajari tafsirul Quran, dipersilakan. Kalau ada orang bukan Islam yang ingin menghafaz Al-Quran pun dipersilakan, kerana hikmah penurunan Al-Quran itu, kata ulama tafsir, adalah hudal linnas, memberi petunjuk kepada seluruh manusia. Dalam ramai-ramai manusia tersebut, adakah kesemuanya diberi petunjuk oleh Allah? Jawapan dia tidak. Dalil dia alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Al-Quran yang tidak ada syak di dalamnya, hudal lil muttaqin,
Allah Ta'ala akan bagi petunjuk, akan bagi hidayah pada siapa? Al-muttaqin, orang-orang yang bertakwa kepada kami, yakni mereka-mereka yang beriman dengan isi kandungan Al-Quran. Jadi maklum hudal lil muttaqin tu siapa maklum? Maklum lah hak malam ni. Hudal lil muttaqin tu siapa? Ayah-ayah, abang-abang, kita semua yang hadir pada malam ini adalah golongan yang dimaksudkan oleh Allah. Hudal lil muttaqin, yang diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni orang-orang yang bertakwa, beriman, meyakini firman Allah Subhanahu wa taala. Dan kita meyakini janji Allah Subhanahu wa taala. Kerana Allah Ta'ala la yukhliful mi'ad, tidak menyalahi janji. Tadi tu imam kita baca tazak ni, juzuk yang ke-6 suratul Maidah, ya ayyuhalladzina amanu awfu bil uqud. Hei orang beriman, kata Allah, sempurnakan al-uqud, janji-janji kamu. Dan bila mana Allah Ta'ala perintahkan kita ni kena tunaikan janji kita daripada yang kecil sampai yang besar, menunjukkan Allah Subhanahu wa Ta'ala juga tidak menyalahi akan janji yang telah dia janjikan kepada kita. Baik. Dalam surah Al-Asr pun Allah Ta'ala ada duk janji juga. Tetapi kita nak tengok secara ringkas tuan-tuan. Pasal katanya malam ni pas tarawih ada kambing golek daripada dia tu. Kata biar, ada kata ada, Allahu alam, habaq biar. Allah Ta'ala memulakan wal asr, demi masa. Waw di situ dia panggil wawul qasam, waw sumpah. Waw sumpah. Bukan waw syok maklum. Waw syok tu televisyen maklum, dia beli pinggan mangkuk tu waw syok. Hak tu kerja habis duit dia, hak tu. Kan, hak tu pun waw ke? Waw duit cerah. Wow, duit cerah. Hani dak wow tang ni, wow nak bagi kita berjaya. Dia wawul qasam, wow sumpah. Jadi Allah bersumpah dengan al-asr, dengan apa? Dengan masa. Sebab apa Allah Ta'ala bersumpah dengan masa, dan kenapa Allah memulakan dengan sumpah? Kata Al-Imam Ibnu Qayyim rahmatullahi alaih, ketahuilah setiap benda yang Allah Ta'ala sumpah di dalam Al-Quran, maka perkara itu adalah perkara yang penting, perkara yang perlu, perkara yang wajib diteliti dan diambil berat oleh sekalian orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Allah bersumpah dengan apa? Wal asr, demi masa. Allah sumpah dengan waktu yang lain, wadduha, demi waktu duha, wallaili idza saja. Allah Ta'ala sebut lagi wasyamsi waduhaha, wal qamari idza talaha, wan nahari idza jallaha. Itu semua wawul qasam. Allah Ta'ala sebut lagi wattini wazzaitun, demi buah tin, demi buah zaitun, wa turi sinin, demi bukit Tursina, wa hadzal baladil amin, demi negara ataupun negeri ini yang aman damai, yakni Makkah al-Mukarramah. Jadi semua benda-benda hak Allah sumpah dalam Quran ni, ada benda-benda yang penting yang tersirat di sebalik ayat yang tersurat. Begitu juga masa yang Allah Ta'ala sumpah, nak menunjukkan masa itu adalah perkara yang penting bagi orang yang beriman kepada Allah. Sebab itu kata Al-Imam Syafi'i, hak kita sebut tadi, kalau manusia ni faham tentang kelebihan masa, hakikat dia hidup di atas muka bumi ni sat sangat, nescaya ayat lain tak payah habaq benda barah, cukup dia faham bab masa sudah. Sebab itu falsafah salatnya dia, inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya salat itu dilaksanakan atas apa? Kitaban mawquta, pada masa yang telah ditentukan oleh Allah. Lohok pukul berapa, asar pukul berapa, maghrib pukul berapa, isya pukul berapa, subuh pukul berapa. Kerana di antara falsafah
daripada ibadah sembahyang 5 waktu sehari semalam adalah untuk mendisiplinkan orang yang beriman supaya menjaga masa. Itu hebat tu, masa. Wal asr, demi masa. Baik itu kata Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, dia kata apa? Imam Ghazali kata, wa awqatuka umuruka, dan masa-masa di dalam hidup kamu, umuruka adalah umur kamu sebenarnya. Tadi maklum mai surah ke apa? 8.5 katakan. Lalu ke 10, maknanya umur maklum dah bertambah 2 jam daripada awal maklum mai tadi. 2 jam dah bertambah. Faham tak? 2 jam. Sehari balik pula ke apa? Tazkirah habis ke 2 pagi. Tazkirah habis ke 2 pagi, apa makan sok setiap balik lagi ni. Lagi makan sok setiap. Kan? Maklum balik pada rumah sampai ke 12. Berapa dah umur maklum tambah? Subhanallah, 4 jam dah tambah. Maka Imam Ghazali kata, wa awqatuka umuruka, dan umur dan waktu yang berlalu dalam hidup kamu itu, umuruka adalah umur kamu sebenarnya. Dan kata Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, wa alaihi tijaratuka, dan dengan nikmat umur masa yang Allah bagi itulah hendaklah kamu tijaratuka adalah perniagaan yang perlu kamu lakukan di atas muka bumi. Apa maksud menega maklum ni? Bukan menega murtabak cok bom tu. Tak, tu menega hak kita dah faham. Maksud kata menega, kata Al-Imam Al-Ghazali di sini apa dia? Iaitulah umur yang Allah Ta'ala bagi, macam mana kita nak cambahkan dia, kita nak manfaatkan umur tadi ni dengan apa? Dengan a'malus salih, dengan amalan salih. Jadi maklum malam ni semayang tarawih 8 ke 20 ke tak kira lah berapa pun, hak penting buatlah cerita dia, termasuk di dalam apa dia, orang yang menghidupkan malam-malam Ramadan. Maka maklum malam ni beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, semayang, zikir, selawat, sehari tadarus pula, lepas tu sehari balik, sehari tengah malam sebelum sok lagi makin mayang tahajud, lepas tu masak pikat laki, jamu laki makan sok, panggil anak bini semua makin makan sok, panggil cucu sepupu sepapat cucu ciak cuk semua pakat balik mai, ajak depa bersahur. Maka kesemua benda-benda itu adalah amal soleh yang dimaksudkan tijarah, perniagaan kita. Ini perniagaan kita. Pasal apa meniaga maklum? Wabihi, kata Al-Imam Al-Ghazali, wusuluka ila na'imil abadi fi jiwarillahi ta'ala. Dengan perniagaan kamu itu, apa dia? Dengan amal saleh yang kita buat tu maklum, wusuluka akan menyampaikan kamu, kita lah, ila na'imil abadi, kepada nikmat yang berkekalan, fi jiwarillahi ta'ala, di sisi Allah, yakni masuk syurga Allah. Nikmat apa? Nikmat masa, nikmat umur yang Allah bagi kat maklum paklum kat saya. Kita guna nikmat tersebut sebaik yang mungkin. Kerana apa? Allah Ta'ala menyatakan, innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia itu berada dalam kerugian. Siapa manusia tang ni? Termasuk orang Islam dengan orang yang tak Islam, sekali semua kali umum, semua dalam keadaan rugi. Illa, melainkan, Allah Ta'ala kata. Awal Allah sebut semua, lepas tu Allah menafikan ada yang tak rugi ada. Illa membawa arti yufidul istithna, pengecualian. Siapa kita sebut asyhadu alla ilaha illallah, tiada Tuhan yang disembah. Kalau berhenti tang tu saja, niat tang tu saja, i'tiqad takat tu saja, rasa iman boleh kufur, na'udzubillah. Faham tu?
Dia kata asyhadu an la ilaha, tiada Tuhan yang layak disembah. Dia menafikan semua, tak ada apa hak patut sembah pun. Dia tak isbat balik illallah, yang patut sembah adalah Allah. Tak sebut tang tu, tak sah iman dia. Nauzubillah. Maka begitulah juga kita sebut tu, tiada Tuhan yang layak disembah. Kita nafi tak ada pun, illa melainkan. Bukan tak ada sungguh, ada, tapi satu sa tu je, Allah Subhanahu wa taala. Allah taala sebut pun gitu juga. Semua manusia rugi belaka-belaka, illa melainkan ada yang tak rugi, kata Allah. Amanu, orang yang beriman. Illa alladzina amanu, orang beriman. Wa amilus salihat, dan orang yang sentiasa melakukan amal-amal soleh. Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ni sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abdullah bin Mas'ud ni maklum sahabat Nabi yang mana dia adalah sahabat yang berjasa besar di dalam Islam. Dialah yang membunuh Datuk Seri Abu Jahal laknatullah. Dia dulu tak ada Datuk Seri, bahasa Allah Datuk Seri lah. Tan Sri Abu Jahal, dia yang bunuh dalam perang Uhud. Bila mana tentera Islam, perang Uhud, perang Badar, antara dua tu lah, lupa dah saya pun. Dalam perang Badar, maka pada ketika tu ibu-ibu sekalian, Nabi SAW bila dah habis perang, Nabi tanya, hei sahabat, siapa yang volunteer nak pergi tengok kawan-kawan kita di tengah medan perang tu, kok ada hak hidup lagi? Siapa yang nak volunteer pergi tengok? Abdullah bin Mas'ud dia pun kata, ya Rasulullah, bagi kat saya volunteer, saya nak pergi. Abdullah bin Mas'ud pun pergilah maklum. Dia pun tengok seorang sahabat ni, ni syahid, ni syahid, ni syahid, ni syahid. Tiba-tiba dia jumpa satu orang, Tok Haji lebih longak mesti kucing haji dan motor punya Tok Haji ni. Siapa dia? Abu Jahal. Tak mampu lagi orang tua ni. Lalunya hak jahat ni lihat nak mati. Kan? Tapi tak ke semua. Saya duduk pergi hentam semua pula. Hang umur panjang ni tanda jahat lah tu. Tak, jangan gitu. Nabi Allah Nuh pun panjang umur dia. Nah, dakwah saja pun 950 tahun. Ramai orang yang umur panjang. Bukan makna umur panjang tu Allah Ta'ala benci. Tak. Nah, baik. Jadinya dia tengok kawan ni, dia pun tanya. Waktu tu Abu Jahal duk terlentang lah. Nyawa-nyawa ikan dah dia pun. Lalu tanya Abdullah bin Mas'ud, hang ni Abu Jahal ke? Abu Jahal pun jawab dalam nada yang sombong. Dia kata, of course lah. Tu bahasa Umat Saleh lah. Orang junjung cakap gitu, of course. Kami Pulau Pinang kata sudah tentu. Nah, dia kata of course lah. Abu Jahal, dia kata, you tak kenal ke? Sombong, nak mampus pun sombong ni. Maka pada ketika itu Abdullah bin Mas'ud ni maklum duk dengar nama orang tua ni lama dah, cuma tak ceramah depan muka ya. Kan? Duk dengar lama dah kawan ni duk buat benda tak baik ke Nabi ni, duk dengar lama dah dia ni duk hina maki hamun Nabi apa semua. Tiba-tiba hari tu jumpa sungguh bodai itu. Kan? Bagaimana dia bunuh Abu Jahal? Ketika itu seperti yang disyarahkan oleh guru kita Fadilatul Syekh Faiq Syihadah Al-Mishhadani Al-Iraqi Al-Hanafi hafizahullah ta'ala, ketika membicarakan tentang peristiwa perang Badar. Abu Jahal duduk bentang itu, Abdullah bin Mas'ud naik pijak atas dada dia. Duk geram lama dah orang tua ni. Kan? Dia geram lama ni, hang duk buat penayah Nabi lama dah. Dia pijak atas dada dia, lalu dia buat macam mana maklum? Ni kaki dia lepas terus tegung gitu. Bubuh pacak bojek terus dengan kepala lutut. Selamat orang tua tu. Mati dia. Siapa bunuh? Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Ni sahabat Nabi yang rendah, di antara sahabat Nabi yang rendah. Satu hari dia naik pokok kurma. Abad pokok kurma di sana lah, di Madinah. Abad pokok kurma. Kok ketum tak ada abad tuan-tuan Kok ketum duk bawah lah. Kan? Allah ni macam-macam lah. Mah keluar macam-macam lah ni kan maklum kan.
Gelang meh apa? Gelang meh daun apa? Duk gelang meh ganja. La haula wala quwwata illa billah. Bentuk apa di ganja kan? Pulut dakap, pulut pisang semua duk ada lah, siap duit ya. Pulut dakap, lipan bara, tak bara, la haula wala quwwata illa billah. Baik. Jadinya dia naik pokok malung, sahabat di bawah ni duk renyih ke dia, duk gelak ke dia. Nabi pun tanya ni, ya hampa duk gelak ke dia pasal apa? Ya Rasulullah, kami nak tergelak pasal betih dia halus. Dia jantan tapi betih halus. Kita ni kalau orang jantan betih halus, orang panggil apa? Orang tua panggil apa? Bapuk Kira tak apa sempoi kira tak cukup, tak matang lah kelakian dia tu kan. Kita lah letak gitu. Tapi bagi Allah Ta'ala tak ada kena mengena hang bapuk tak bapuk, aku buat lagu tu lah serta dia. Tapi kita ni suka lagu tu. Baik. Pakat dua gelak, Nabi tanya pasal apa gelak, depa kata ya Rasulullah, dia laki tapi betih halus tu kami tak tahan gelak. Macam tak sesuai kan. Nabi kata apa? Ni, nak abang gambar betih Abdullah bin Mas'ud, kalaulah Allah Ta'ala nilai dia hari akhirat dengan gunung Uhud, boleh ke betih dia lagi? Serenda terus sahabat dengar. Allah, betih dia pun kemas dah. Betih dia pun kemas dah. Dari sudut kemuliaan sahabat itu jelas disebut oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Abdullah bin Mas'ud dia kata apa maklum? Dia kata tidak ada hari yang paling celaka dalam hidup aku melainkan pada hari tersebut terbenamnya matahari dalam keadaan umur aku bertambah, amal ibadah aku tetap sama dan berkurang. Tu paling celaka punya hari. Misalan kata, kalau kita ambil ibarat kata Abdullah bin Mas'ud tadi, misalan kemarin kita semayang tarawih 8, lepas tu witir 3, balik kita makan cucuk apa lebih kurang sikit, lepas tu mangkit sebelum sok tu kita mangkit awal, katakan pukul 4, boleh mayang sunat tahajud 2 rakaat. Contoh tiba-tiba pagi tadi tahajud jadi gimana tak tahu, terkejut. Tak jadi tahajud, jadi terkejut, terlepas semayang tahajud. Mengikut Abdullah bin Mas'ud, hari ni kira tak elok. Pasal apa? Dia tak boleh nak kekalkan ibadah hak dia duk buat tu. Pasal apa maklum? Inilah orang-orang yang Allah Ta'ala nyatakan orang yang selamat, orang yang tak rugi, iaitulah siapa? Wa amilus salihan, orang yang buat amal baik. Tu cara hak ibadah. Kalau hak jenis kaki mengaji, dia mengajilah. Bulan Ramadan tahun ni dia lain sikit, belah Pulau Pinang dia ada tazkirah subuh, dia ada tazkirah duha, dia ada tazkirah luhur, dia ada tazkirah asar, dia ada tazkirah tak tahu. Lepas ustaz pening banyak sangat tazkirah kan. Mengaji ni maklum ni kuliah subuh, sebelum subuh, lepas luhur, waktu syuruk, sebelum syuruk, waktu duha, tengah duha, atas duha, bawah duha. Kira mengaji saja-saja maklum ni. Kaki mengaji, wa amilus salihat. Adik kita jadi imam, dia duduk Mahtafiz Syatibi Mahtafiz Syatibi Ustaz Ahli. Tiap-tiap hari kerja dia duduk ngulang Quran, jaga Quran. Maka mereka yang menjaga Al-Quran adalah ahlullah, ahli keluarga Allah, bukan anak Allah maklum. Tadi tu imam kita baca tadi menyatakan Allah Ta'ala tu satu saja, bukan salasah, bukan 3 seperti yang diimani oleh orang Kristian dan sebagainya. Allah Ta'ala satu. Makna ahlullah, keluarga Allah ni siapa? Kekasih Allah. Mereka ni dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengulang Quran, wa amilus salihat. Orang hak rajin baca kitab misalnya, ayah rajin nak mengaji dengan Ustaz Haizan kita di pondok belakang no, balik menelaah, balik murajaah, balik kitab, duk baca kitab tu pun boleh pahala amilus salihan, amal-amal soleh. Imam Nawawi maklum dia cerita sehari belajar 12 kitab, 12 mata pelajaran sehari 12 mata pelajaran. Dan kata sahabat Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, habis kelas Imam Nawawi tak tutup kitab terus, on the way balik tu buka kitab baca, munaqasyah, discuss dengan kawan sepanjang tempoh berjalan nak balik ke rumah dia. Tu dia ni Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala.
Dan Imam Nawawi pernah sebut, aku pernah tidur di atas, aku pernah tidak tidur di atas lambungku selama 2 tahun. Maknanya tak pernah tidur terus selama 2 tahun. Bukan tak tidur celik 2 tahun dah. Maksudnya tak tidur di atas, macam kita duduk tidur atas katil tu. 2 tahun tak pernah tidur. Kita pantang lepas kira nak duduk atas lambung. Lagi duduk melambung terus dah. Kan? Duduk lambung gitu lah. Duduk lah, tak jadi Imam Nawawi lah kita. Takat nama Haji Nawawi saja. Imam Nawawi tak tidur atas lambung 2 tahun. Pasal apa maklum? Dia buat amal soleh. Apa amal soleh dia? Dia baca kitab. Antaranya kitab At-Tanbih. Bukan baca, hafal sekali maklum. Hafal sekali kitab Tanbih tu. Dia baca, ulama dia baca, telena jaga, baca balik. Telena jaga, baca balik. Kita baru pegang taraf baca mah. Baru Sarah, abang, sok dah sok dah. Boleh hak pada wai tu lah. Kan? Padangan kita lah. Itu kita. Ni siapa ni? Imam Nawawi. Antaranya lagi maklum Al-Imam Al-Bukhari, Imam Muslim rahimahullahu ta'ala. Imam Muslim ni anak murid Al-Imam Al-Bukhari. Menyiapkan Sahih Muslim selama 15 tahun. 15 tahun tuan-tuan, Sahih Muslim oh. Tiba-tiba ada ustaz PhD kata saya pakar hadis. Mengaji 2 tahun ni. Hadis tak apa pun. Matan Arba'in pun tak apa. Mustalah hadis tak apa. Matan Baiquniyah pun tak apa. Apa pun tak apa. Tiba-tiba mengaku kata Al-Muhaddis, ulama hadis. Mu Al-Muhaddas, kaki hadis boleh. Tak boleh duk klaim kita alim lebih pada tak boleh gitu. Bila klaim kata saya lagi alim pada orang, tu tanda kamu bodoh, kamu sombong dengan ilmu. Jadi maklum Imam Muslim 16 tahun ambil 15 tahun ambil masa siapkan Sahih Muslim. Imam Bukhari 16 tahun ambil masa siapkan Sahih Al-Bukhari. Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullah ambil masa 40 tahun syarah kepada Sahih Al-Bukhari, nama dia Fathul Bari. 40 tahun. Ni semua wa'amul salihat. 40 tahun dia habiskan masa siapkan Sahih Bukhari. Dia mati berapa ribu tahun dah tuan-tuan. Sahih Al-Bukhari Fathul Bari tu diguna pakai jutaan penuntut ilmu atas muka bumi. Model 40 tahun, pahala beratus beribu tahun Allah Ta'ala bagi. Ni siapa? Orang yang wa'amilus salihan, yang dapat buat amal disebabkan masa umur Allah bagi. Wa'amilus salihat wa tawasaw bil haqq, berpesan pada kebenaran. Hak ni payah maklum nak buat. No? Hak laki pun payah nak buat, hak bini pun payah nak buat. Hak bini dia rasa segan nak tegur laki dia, pasal dia pun dia kata saya pun tak apa nak baik dengan ustaz. Hak laki pun segan nak tegur bini dia, dia kata saya pun kerja duk randah subuh ya. Dia kata lah ni pakai tak tegur gitulah. Maka hak patut tegur, tegurlah. Hak salah kita buat tu perbetulkan kesalahan tersebut. Adapun pada perkara-perkara yang hak, yang benar, yang Islam suruh tegur, maka wajib kena tegur. Tengok kawan kita duk isap okok dalam pagar surau. Contohlah, bukan surau tuan-tuan ni, Zimbabwe punya surau. Kan? Kita pergi tegur dia ni, nak isap okok luar pagar. Tak pun sebelah pagar sana ada satu lagi. Atas bukit tu. Tang tu mau duk pergi isap tu. Kan? Jadi apa? Kita tegur dia lah. Ada kawan-kawan kita waktu siang Ramadan dia keluar sidai baju tak pakai tudung. Ada maklum? Kawan kita ni bukan duduk tang ni, tang lain belah China sana no. Kan? Dia tak pakai tudung, kita pun lalu balik kuliah duha. Kak Leha, contohnya bukan Kak Leha sini ni, Zimbabwe punya Kak Leha, contoh ya. Kak Leha, awak tak pakai tudung, tua-tua dah ni, pakailah tudung, tutuplah aurat. Paling kurang ada paling kurang. Lepas tu dia tutup tak tutup dia punya pasal ya. Pasal apa? Tanggungjawab kita tegur benda yang tak betul dia buat, maka sudah terlepas. Nah,
Baik, dalil dia wala tusalu an ashabil jahim. Allah sebut kamu tidak akan disoal lagi tentang mereka yang dimasukkan ke dalam neraka. Pasal apa? Kamu habaq dah, dia tak mau ikut, lantak pergi dia. Wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabri. Berpesan pada kesabaran. Sabar ada 3 kata ulama. Pertama, sabar buat amal, payah. Maklum main tarawih malam ingat senang 8 rakaat pun. Kan? Tiba-tiba ustaz tu pula mai pula dia buat tazkirah pula, lupa lambat kan tau. Kan orang nak makan kambing golek tunggu maka maklum duk tunggu ni, maklum tunggu dalam ketaatan. Maklum nak makan esok ingat senang kan maklum. Kita akan duk berjenah duk makan pagi-pagi punya ni bulan Ramadan ni, duk hantam nasi kanak pagi-pagi buta kan. Kita duk makan pukul 7-8 pagi kedai mamak tosir kapal lebih kurang. Ni pukul 5 duk telan dah gulai kepala ikan. Pukul 5 pagi. Mata pun tak buka. Ni hak kata karamah Selik mata pun tak. Mata tak buka, sepanjang makan tak buka, tapi tangan dia sampai. Dia nak ayam masak kicap sampai tepat ayam masak kicap. Ni karamah orang puasa. Nah, pasal apa? Pasal saya boleh gitu. Jenis mata tak buka. Bini kata abang tak jerah tak pergi silap pibuh lalu bayi hidung. Saya kata takatlah ni alhamdulillah lah tak masuk lagi. Ni payah tak nak sok? Payah. Yang kedua sabar apa maklum? Sabar apabila ditimpa musibah ujian. Macam-macam ujian orang. Ni tambah Covid, ada hak kena buang kerja, ada hak toki buang kerja tiba-tiba, macam-macam. Ada hak orang sakit, lepas tu suami sakit dia kena buang kerja, Allah uji. Ustaz kita Ustaz Bakri Yahya Allah uji. Allah Rabbi dulu duk ceramah elok saja, mengajar elok, lah ni tak boleh nak macam tu. Allah uji dah. Allah uji bukan uji dia aja, uji kita juga orang kampung. Tak boleh ambil manfaat ilmu pada dia. Allah uji anak pinak dia, Allah uji isteri dia, maka apa? Ujian sabar. 2. Yang terakhir maklum yang ketiga, iaitulah sabar apabila ingin menjauhkan ataupun mengelakkan diri daripada maksiat. Hak ni pun payah juga. Tak mau sabar dalam kebaikan. Yang kedua, sabar apabila ditimpa musibah. Yang ketiga, sabar daripada melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ni main bulan Ramadan ni maklum, apa benda maksiat? Makan siang hari bulan Ramadan. Tu maksiat tu. Berapa ramai orang hari ni yang jual makanan di siang hari Ramadan. Pagi tadi saya di Tasik Gelugong. Lalu ke 10 pagi. Kedai tu tak nak buka ke 10 pagi, dia buka ke 12 ke atas. Dia jual laksa. Tak payah habaq laksa Tasik Gelugong banyak, dia ada 3 juta kedai laksa kat Tasik Gelugong. Kan? Tak payah habaq kedai mana. 3 juta dah. Saya kira lah betul tak betul, Allahu alam. Turun satu orang bapa dengan anak turun motor, dua-dua masuk pergi mata ke darah di dalam. Masuk kedai laksa, tak tahulah dia meniaga laksa ke, wallahu alam. Tapi tengok memang ada orang duk mancu hayat, hak duk masuk tu memang Islam kita. Masuk, saya pun bila tengok tu jadi geram satu pula. Saya naik kereta, horn kereta kita macam horn lori kan, macam horn lori gila, bunyi derah. Saya pun tekan, geram. Nak buka tingkap lagi dia kena kita pula kan. Dia terkejut. Lepas tu dia ingatkan terkejut dia keluar, terkejut lagi dia masuk pergi dalam. La haula wala quwwata illa billah. Ada juga jenis gitu. Ni macam-macam manusia dah. Jadi ibu-ibu ayah-ayah yang dirahmati Allah, saya tinggalkan dengan 2 amalan yang diajarkan oleh para ulama kita. Yang pertama maklum, bila mana siapa-siapa yang nak mimpi Nabi SAW, siapa nak mimpi Rasulullah, maka dia balik pi malam segini sebelum tidur. Berapa kali selawat ustaz? 1000 kali. Allah Allah. Ustaz nantilah kot dia kata. Nantilah mimpi dia. Tak apalah. Tak sampai 1000 pun maklum selawat biar Allahumma salli ala Muhammad sampai telena. Sampai telena kalau boleh 1000 lah. Kalau tak sampai pun tak apa. Paling kurang lah kita lena tu dengan selawat. Satu. Yang kedua, banyak membaca surah Al-Lail wal-laili idza yaghsha. Ini di antara amalan yang ulama ajar untuk kita bermimpi Nabi SAW dengan izin Allah, Jadi selawat dan juga surah
al-lail, wal laili idza yaghsha, sampai habis. Lepas tu baca, ya Allah, mudah-mudahan dengan berkat aku selawat, aku baca ni semua, engkau pertemukan aku dengan Rasul di dalam mimpiku, insya Allah taala. Wallahu a'lam bissawab.